Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Cikgu Alice dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita akan belajar dengan tajuk Warga Emasku Terpelihara. Kriteria kejayaan yang murid-murid akan dapat untuk tajuk hari ini ialah dapat mengenal pasti 5 daripada 6 maklumat dan juga dapat membuat rumusan daripada maklumat. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 110 dan 111. Baiklah, kita mulakan dengan aktiviti yang pertama. Sebelum kita mula baca, cikgu ingin menyatakan bahawa ini pidato ialah karya bukan sastra. Baik, mari kita baca dengan nada dan nada yang sesuai bagi pidato. Selamat pagi dan salam sejahtera guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia. Sidang Dewan. Warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran golongan ini pada tahun 2019 meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah dan ibu kita mendapat pembelaan sewajarnya. Warga hadirin yang saya hormati, kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun sebagai Hari Warga Emas. Langkah ini sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Selain itu, dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan kewangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan. Selain itu, potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Oleh itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan pengiktirafan. Mereka perlu kekal aktif untuk menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Akhir kata, selamat menyambut Hari Warga Emas. Saya berharap semoga kita berjumpa lagi di pentas pidato ini. Sekian, terima kasih. Baik, kita telah pun membacakan pidato tersebut. Okey, apa itu warga emas? Warga emas ialah warga tua yang telah berusia 60 tahun ke atas. Okey, boleh faham? Baiklah, aktiviti yang kedua, kita akan membaca karya sastra iaitu pantun. Tadi, pidato kita panggil sebagai karya bukan sastra, manakala yang ini, pantun, kita panggil sebagai karya sastra. Baik, kita baca pantun dengan nada pantun. Sayangi warga emas. Pohon bidara di tanah rata, di atas gunung buah kepayang. Marilah pelihara warga emas kita, hidup harmoni warga penyayang. Banyak semalu di kebun ciku, anak lada tumbuh mencelah. Persilakan dahulu warga emasku, kita yang muda biarlah beralah. Muara langat nampak berbayang, indah muara berlabuh bahtera. Warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara negara sejahtera. Pucuk pegaga hijau di muara, dikutip saudara makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara, rakyat sejahtera, makmur cemerlang. Bagus, murid-murid pun pasti baca dengan nada pantun, betul? Baiklah, setelah kita selesai tadi membaca karya bukan sastra iaitu pidato dan juga karya sastra pidato, masanya sekarang untuk kita buat latihan. Okey, kita baca dulu soalan yang telah tertera. Salin soalan di bawah dalam buku tulis
dan lengkapkan maklumat berdasarkan teks pidato yang dibaca. Okey, untuk soalan ini boleh rujuk kepada karya bukan sastra pidato muka surat 110. Okey, kamu boleh lukiskan kotak yang sama seperti yang cikgu lakukan ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 110 tu pun boleh lukis peta grafik yang sesuai. Kalau kamu nak buat dalam bentuk yang tersendiri, bentuk apa-apa bentuk pun dibenarkan. Okey, lukis dahulu. Baiklah, ini sambungan bagi latihan yang pertama tadi yang cikgu minta kamu untuk buatkan peta grafik tadi. Okey, cikgu yakin kamu semua dah tuliskan soalan dan juga telah lukiskan peta grafik pada buku tulis pemahaman iaitu buku kecil. Okey, seterusnya kita lihat pada petikan yang telah cikgu berikan di hadapan ini. Okey, setiap warna yang cikgu telah berikan ini adalah sebagai bantuan untuk kamu isi ke dalam peta grafik yang telah cikgu tunjukkan tadi. Okey, yang pertama, untuk soalan tu kamu sila tengok buku tulis pemahaman kamu. Okey, latihan pertama dia kata keistimewaan untuk warga emas. Okey, keistimewaan untuk warga emas dari segi kebajikan dahulu kita tengok. Okey, apa yang kita boleh isi dekat dalam tu? Dari segi kebajikan yang pertama, bantuan keuangan. Isikan di situ bantuan keuangan pada titik yang pertama. Yang seterusnya, apa lagi dia bagi? Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan. Isikan pada titik yang kedua. Okey, bahagian kebajikan telah pun selesai. Begitu juga dengan kemudahan awam. Bantuan warga emas untuk bahagian kemudahan awam. Apa yang dia bagi untuk kemudahan warga emas ni? Okey. Yang pertama, menubuhkan pusat aktiviti warga emas. Tuliskan pada titik yang pertama. Okey, yang kedua, untuk jawapan yang kedua, unit penyayang warga emas. So, dah jumpa dah dua-dua soalan untuk kemudahan awam. Manakala yang ketiga dari sudut perubatan. Apa keistimewaan yang kerajaan boleh bagi? Okey, titik yang pertama, layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan. Itu yang pertama. Jawapan yang kedua, potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Maka lengkaplah ke-6 jawapan bagi 3 kotak peta grafik yang diminta. Perubatan, kebajikan dan juga kemudahan awam. Boleh faham? Cikgu yakin kamu boleh. Baiklah, kita telah pun siap membuat latihan pertama iaitu peta grafik. Yang kedua pula, latihan kedua ialah membuat rumusan. Kita tengok pada soalan dahulu. Tulis rumusan berdasarkan teks pidato dan pantun yang telah dibaca. Okey, kamu kena rumuskan. Maksudnya kamu kena rangkumkan apa yang kamu faham daripada teks pidato yang kamu baca tadi tentang warga emas dan juga pantun yang telah kamu baca tadi. Apa yang kamu faham? Okey, tuliskan dekat dalam buku tulis pemahaman. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita mestilah menyayangi dan tempat kosong warga emas dengan baik. Kamu perlu cari apa tanggungjawab kamu selain menyayangi dan apa. Okay, kalau kamu kurang faham macam mana nak membayangkan warga emas tu, boleh ingat-ingat nenek, ingat-ingat atuk kamu. Okay, mereka ialah warga emas yang berusia 60 tahun ke atas. Okay. Apa lagi yang kamu boleh lakukan untuk warga emas ni? Boleh menyayangi dia dan apa? Okey, cikgu tunggukan jawapan kamu. Cikgu yakin kamu pasti boleh jawab. Beberapa perkara telah kita pelajari untuk hari ini iaitu karya sastra pantun dan juga karya bukan sastra pidato. Ada pelbagai lagi jenis karya sastra dan karya bukan sastra. Cukuplah itu sahaja dahulu untuk hari ini pembelajaran kita. Selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.